Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, susulan kemenangan Pakatan Harapan ataupun DAP yang mewakili calon kerajaan perpaduan baru-baru ini di Kerusi Dun Kuala Kubu Baharu, sekaligus berita gembira untuk Anwar Ibrahim. Dengan kemenangan ini, sah Anwar Ibrahim meninggalkan Muhyiddin Yassin, meninggalkan Mahathir Mohamad dan semua musuh politik Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, kita menantikan apa respon terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad. Rupanya selepas selesainya PRK Dun Kuala Kubu Baharu, terdapat komen daripada Tun Dr. Mahathir yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Tapi sebelum itu saudara-saudara, saya juga ingin mengingatkan bahwa Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum keputusan pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baharu, Tun Dr. Mahathir sudah meramalkan DAP akan menang. Bahkan ramalan itu akhirnya menjadi realiti dan tepat. Ada yang kata Tun Dr. Mahathir ni ahli nujum negara pula, kerana ramalan Tun Dr. Mahathir tepat. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, apa komen Mahathir yang terkini selepas Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, calon kerajaan perpaduan menang di Kuala Kubu Baharu? Menurut M3X Dr. Mahathir Mohamad pada 13 Mei 2024, Kuala Kubu Baharu nomor 1. Di Kuala Kubu Baharu, orang Melayu menunjuk mereka rela diwakili oleh bukan Melayu. Nombor 2, apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Melayu? Nombor 3, tidak salah kerana ini kehendak Melayu. Dr. Mahathir bin Mohamad, 13 Mei 2024. Adakah ini satu sindiran kepada Anwar Ibrahim dan calon PH ataupun calon kerajaan perpaduan setelah menang di Kuala Kubu Baharu, ataupun sindiran kepada orang-orang Melayu? Nah, itu menjadi persoalannya kerana dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di KKB orang Melayu menunjuk mereka rela diwakili oleh bukan Melayu. Namun saya juga ingin mengingatkan bahawa negara kita Malaysia yang penuh dengan berbilang agama, kaum dan bangsa perlulah hidup bersama dengan harmoni. Nah, apa yang mengejutkan saudara-saudara, disangkakan selepas Dr. Mahathir membuat kenyataan ini, kerajaan perpaduan diserang ataupun dimalukan. Namun di dalam ruangan komen, di comment section, rupanya Dr. Mahathir pula yang diserang. Dengan berkata di sini, apa nak heran toh, memang itu kehendak Melayu. Macam toklah rela amik anak angkat Pakistan dari anak angkat Melayu, tak salahkan sebab tu kehendak atok, melalui ruangan komen. Di dalam M3X, Dr. Mahathir juga berkata, kau datang dari Kerala, India dan perintah Malaysia selama 22 tahun. And guess what? You're not even a Malay pun. So yes, tak salah sebab ini kehendak Melayu. Ada juga berkata, how's SG for going top? Hundreds of billions in investment I heard. Bunian money that is. Nak banding, biarlah apple to apple menurut salah seorang pengguna laman X. Juga berkata, Pulau Langkawi. Betul lah hang cakap. Di Pulau Langkawi, P004, orang menunjuk mereka rela diwakili oleh badut bukan Mahathir. Tak salah pun, ini kehendak masing-masing. Setuju tak toh? Langkawi nombor 1. Di Langkawi, orang Langkawi menunjukkan mereka rela diwakili oleh bukan Tun hingga Tun hilang deposit. Apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Tun? Tidak salah kerana ini kehendak Tun, menurut salah seorang lagi pengguna. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, dulu respect Tun, sekarang tak sangka Tun pun level walaun, bekas negarawan. Nampaknya di sini Tun Mahathir yang diserang semula. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, adakah dengan ini
selepas Tun Mahathir yang pernah digesa untuk berehat, pernah digesa untuk berundur diri selepas kekalahan teruk pada PR 15 yang lalu. Adakah Tun Dr. Mahathir tidak lama lagi? Sepatutnya perlu bersalah kerana di usianya yang menghampiri 100 tahun itu. Jadi serangan-serangan ini bukan di comment section mana-mana laman X, tetapi di comment section laman X Dr. Mahathir sendiri Anda boleh lihat. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita mendengar anak pemimpin daripada Parti PAS yang ditahan SPRM. Bahkan kita juga mendengar bos besar ataupun pemimpin tertinggi PAS yang berpangkat Menteri Besar ditahan SPRM. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan anak MB Perlis dan juga MB Perlis yang ditahan SPRM baru-baru ini telah menimbulkan banyak tanda tanya. Adakah benar-benar mereka terlibat dengan kesalahan? Nah, saudara-saudara, terkini SPRM dalam satu keputusan terkini melalui artikel daripada Malaysia Kini. Rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, menjadi persoalan yang utamanya adalah siapakah yang dicadangkan SPRM untuk seorang suspek itu didakwa. Adakah anak MB Perlis? Adakah MB Perlis ataupun mana-mana pihak? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah menyelesaikan siasatan mereka. Anak MB Perlis Muhammad Shukri Ramli yang terkait dengan isu rasuah. Malaysia Kini difahamkan pegawai SPRM yang berkaitan sudah menyerahkan kertas siasatan mereka kepada Jabatan Peguam Negara beberapa hari lalu. Artikel ini diterbitkan pada 15 Mei. Menurut sumber, selain mengemukakan dapatan hasil siasatan, SPRM juga mencadangkan agar sekurang-kurangnya seorang suspek dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan jenayah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi pula mengesahkan bahawa agensi anti rasuah itu sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun, Azam enggan mengulas lanjut. Apabila ditanya sama ada suspek yang dicadangkan untuk didakwa itu ialah anak Muhammad Shukri. Sekarang kita tunggu keputusan Timbalan Pendakwa Raya pada minggu depan, katanya kepada Malaysia Kini. Bulan lalu, SPRM dilaporkan menahan reman anak Menteri Besar Terbabit dan 5 yang lain bagi membantu siasatan berhubung. Kes mengemukakan dokumen palsu bagi membuat tuntutan bernilai 600,000 sejak 2022. Bagaimanapun, penelitian mendapati projek yang didakwa itu tidak dilaksanakan. Ia melibatkan projek kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan, pembekalan, dan perkhidmatan dari 2022 hingga kini. Badan Pencegah Rasuah itu dilaporkan sedang menyiasat Muhammad Shukri atas dakwaan salah guna kuasa. Muhammad Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis kemudian dibebaskan pada hari yang sama selepas penyiasat selesai merakam keterangannya ketika dia hadir di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah berkenaan di Putrajaya pada 30 April. Malaysia Kini difahamkan SPRM mungkin akan memanggil Muhammad Shukri semula untuk disoal siasat tidak lama lagi. Menurut artikel daripada Malaysia Kini bertarik 15 Mei. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, saudara-saudara, persoalannya kalau anak MB Perlis dan MB Perlis itu terlibat dengan rasuah dan dapat dibuktikan bersalah, bukankah itu satu kejutan buruk untuk PAS dan Perikatan Nasional? Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.